Biasalah duduk dekat flat ni, jangan tarik handbrake tuan-tuan. Saya tahu lah, jangan tarik handbrake. Saya pernah pergi kat mana tu, tarik handbrake, dia orang bubuh di depan tu. Korang ajak punya driver, dia letak dekat cermin tu. Kan? Saya tarik, rupanya jangan tarik handbrake. Nanti dia orang boleh tolak. Kan? Itu style duduk kat flat. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ni grup 78, grup hebat. Grup 34 ni, grup BBIP. Tapi grup ni tuan-tuan, grup orang kaya. Tapi orang kaya yang tak ada sombongnya. Macam mana tuan-tuan? Saya bawa tuan-tuan duduk di Hilton, grup ni. Ada seorang pakcik tuan-tuan, dia ni bekas pencen polis. Polis bukan pencen biasa. Dia ada 2 paku ni, lepas tu ada paku besar di ujung ni. Orang panggil apa? 2 paku, lepas tu paku besar. Ha? Tak tahu? Kalau 2 paku. Kalau 2 paku tu, inspektor betul tak? Kalau paku-paku, sub-inspektor, apa? Ya? ASP? Itu ASB tu saham Barisan Nasional. ASB. DSB. Oh, deputy lah. Oh, deputy kira hebat lah. Dulu pencen deputy. Tapi tak ada sombongnya. Dia ni tuan-tuan, sebelum dia DSP tu, dia ni sniper. Tahu tak sniper? Yang bunuh orang ni. Dalam Malaysia ni ada 11 orang lah. Dia ni di antara, okey, ada seorang ni nak kena bunuh. Dia pergi, pam, tembak terus lah. Dia mati lah. Kalau tak mati pun dia mati lah. Kira dia memang bunuh lah. Orang panggil sharp shooter lah. Memang penembak tepat. Dalam Malaysia ni ada 11 orang. Di antara pakcik ni lah, dia pencen lah. Tapi dia bagus tuan-tuan, dia ahli surau. Masyarakat bagus dia. Dia tak ada sombong. Sampai-sampai Madinah tuan-tuan, tak larat dia. Saya kata, pakcik, kita nak masuk Raudah. Tak larat ustaz. Saya kata, pakcik, pertama kali ke dah banyak kali? Inilah pertama kali umrah dengan ustaz. Dia kata, oh tak pernah lagi. Haji pun tak pernah. Saya kata, tak apalah. Ni kita nak masuk Sakhifah Bani Sa'adah ni. Jom. Tak larat ustaz. Dia tak ikut program saya di Madinah. Esok nak pergi Mekah. Saya kata, pakcik, ni kita nak pergi Mekah ni macam mana? Tak larat ustaz. Pakcik ada sakit apa? Darah tinggi, kencing manis. Lepas tu buah pinggang. Saya kata, pakcik bawa ubat tak? Tak bawa. Saya kata, kenapa tak bawa? Saja tak nak bawa. Saya kata, pakcik, saya dah Panadol. Pakcik makan Panadol. Tak mau. Dia tak mau makan Panadol. Tak apa. Air jampi minum tak? Air jampi boleh. Rupanya dia tak tahu. Dalam beg saya ni, saya bubuh Panadol sulubul punya banyak. Sebab saya standby dah. Saya tahu mesti ada jamaah tak nak makan Panadol. Saya pun ambil Panadol sulubul tu, bubuh 2 biji. Dia duduk berbuih kan, jangan bagi nampak. Elok dah habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas izhabal ba'ishfi wa anta syafi. La shifa'u illa shifa'uka la yughadiru saqama. Kemudian dia panas, baca ayat ni. Ya narukuni bardan wa salaman ala Samad bin Ahmad, nama dia. Tiup. Okey, nah makcik minum. Dia pun ayat jampi insya-Allah. Selawat lah sikit, dia pun selawat minum. Minum. Awat rasa lain. Saya kata, rasa lain macam mana? Macam Panadol, dia kata. Awak tak Panadol, memang Panadol sulubul. Ni air jampi, air zam-zam, dia memang rasa macam tu. Oh betul ke ustaz? Dia pun minum lah. Elok habis minum, esok kebah. Berpeluh dia. Dia kata, pakcik macam mana? Nak pergi Mekah? Alhamdulillah ustaz, air jampi ustaz ni berkesan ustaz. Berkesan apa Panadol? Kan? Jadi saya kata, pakcik, ni nak pergi Mekah ni macam mana? Sihat ustaz, alhamdulillah. Jadi bawa naik bas 5 jam. Tak ada komplainnya tuan-tuan. Bawa sampai dekat Mekah, nak naik hotel. Jamaah pukul 1 nanti tunggu di bawah. Siapa yang tak larat, kita tolak dengan kursi roda. Pakcik ni turun-turun. Pakcik macam mana ni? Macam mana, larat tak? InsyaAllah ustaz, sihat ustaz. Nak minum air jampi lagi? Tak payahlah ustaz. Okey dah ustaz, okey dah, sihat dah. Saya kata okey, jom. Kalau tak larat, kita tolak. Tak apa ustaz, dia jalan depan saya, belakang saya. Sampai dekat pintu Masjid Haram. Dia kata, jamaah, kita nak masuk Masjid Haram, baca doa. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian Allahumma antas salam. Langkah kaki kanan, masuk. Semua masuk. Saya kata, tundukkan kepala, tawaduk kepada Allah. Kita nak jumpa rumah Allah, Baitullahil Haram. Bila mereka masuk saja sampai dekat Baitullah, saya kata, jamaah duduk. Semua duduk. Mereka akan duduknya sebab ustaz suruh. Ustaz bukan penipu. Perdana Menteri belum tentu.
Duduk, dia kata. Semua duduk. Bila duduk, saya kata angkat kepala, tengok Kaabah, 20 pahala. Mereka angkat. Bila angkat, saya mainkan perasaan. Pakcik tadi tengok-tengok, dia menangis sungguh. Dia menangis luar biasa. Kalau orang lelaki ni kalau menangis pun dia kontrol. Air mata jangan menitik. Tapi hinguis masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Sebab hinguis mana boleh kontrol. Kan? Dia tu. Kan? Jadi pakcik ni dia tengok-tengok Kaabah. Menangis dah. Bila menangis saya duduk di belakang, saya main perasaan. Ya Allah, kalau nak ikut kami ada duit, kami tak ada duit ya Allah, tapi engkau pilih kami ya Allah. Kalau nak ikut kami lapang, kami sibuk ya Allah, tapi engkau pilih kami ya Allah. Kalau nak ikut sihat, kami sakit ya Allah, tapi engkau pilih kami ya Allah. Jadikan pilihan engkau ini, ampunlah dosa kami ya Allah. Bila dengar macam tu, semua menangis. Termasuk pakcik tadi. Pakcik tadi dengar-dengar tu, menangis dah. Di Mekah, seorang menangis, semua menangis. Bila semua menangis, Bangladesh pun menangis juga. Ada Arab pun menangis. Ada seorang Arab tu tanya ada, ya akhi, lima tabki, kenapa menangis? Anta arafta madza aqul? Hang faham tak apa aku cakap? Dia kata, la ma'araf, aku tak faham. Tapi kenapa menangis? Dia kata, tidakkah Nabi bersabda, ya beku menangislah, fa in lam tabku fatabaku. Tak boleh paksa, dia kata. Air mata yang mengalir secara paksa, tidakkah padam api neraka aku, dia kata. Walaupun aku tak faham, dia kata. Menangis. Bila menangis, tuan-tuan, jamaah bangun, jom kita pergi tawaf. Pakcik ni bangunlah. Bila bangun, saya kata, pakcik larat dah nak tawaf ni. Larat, ustaz. Dia pun bawa tawaf. Bila bawa tawaf, tuan-tuan, dah habis tawaf, bawa belakang makam Ibrahim. Dia kata, jamaah semayang sunat tawaf. Bila dah semayang, saya kata, jamaah nampak tak lampu hijau tu 3? Itu Hijr Ismail. Di dalam Hijr Ismail, kalau boleh semayang sebelah kiri. Sebab dalam Kaabah itu ada satu pintu. Dalam Kaabah itu, pintu tu nama Babut Taubat. Itulah kata ulama, doa orang yang bertaubat, yang angkat melalui pintu tu naik ke langit. Dia ambil belah kiri. Saya kata ambil belah kiri. Nanti kalau nak pergi Multazam, nampak tak tu Multazam? Di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Nampak tak Hajarul Aswad? Nampak ada. Kereta dah habis semua, jamaah bangun, jom minum air Zam-Zam. Saya kata jom, siapa yang nak jampi saya boleh jampi. Kan, jadi dah habis semua, terus pergi sa'i. Saya kata jamaah, kita nak pergi sa'i. Sa'i dia jauh. Saya kata pakcik larat tak? 3.8 km. Tak apa ustaz, insya-Allah ustaz. Saya kata jauh ni. Boleh ustaz, boleh. Bawa dekat-dekat dengan Bukit Sofa, dia tengok-tengok maruah. Jauhnya, dia kata. Saya kata memang jauh pakcik, macam mana? Boleh ustaz, perlahan-perlahan. Jadi dia ikut saya. Sampai dekat lampu hijau, saya lari, dia lari. 1, 2, 3, sampai yang ke-7, saya tunggu depan bangku sampah. Jamaah, siapa yang nak tahlul, mari, saya nak gunting. Pakcik ni belakang saya, dia paling awal. Dia letakkan kepala. Ustaz, tahlul ustaz, saya pun gunting. Saya doa, ya Allah, ampunlah dosa pakcik ni, ya Allah. Kau gugurkan dosanya, seperti mana gugurnya rambut ini, ya Allah. Menangis pakcik tu. Bila menangis, tuan-tuan, warna yang kedua ni. Faham, insyaAllah. Menangis pakcik tu. Bila menangis, saya kata jamaah, okey, malam ni selesailah tugas saya. Siapa nak balik, balik. Saya nak balik. Sebab saya nak terberak. Siapa nak tunggu subuh, tunggu. Siapa nak balik, jom ikut saya. Pakcik tu angkat tangan. Ustaz, saya pun sama dengan ustaz. Jom. Saya bawa balik. Balik sampai di hotel. Dia naik bilik, dia masuk bilik air, dia jatuh dalam bilik air. Bila jatuh dalam bilik air, menantu dia angkat tak sedar. Kemudian lepas 2-3 jam dia sedar. Bila sedar, tuan-tuan, dia lemah. Dia tak bawa ubat. Bila lemah, esoknya bagi makan, tak nak makan. 2 hari tak makan, 3 hari tak makan, 4 hari tak makan. Hari kelima saya pergi ziarah dia. Pakcik, esok nak pergi, nak balik ni, macam mana? Tak larat lah ustaz. Pakcik tak makan, ubat tak bawa. Ni macam mana pakcik nak tawar widak ni? Boleh lah ustaz. Saya pun tanya, pakcik dulu kerja apa? Menantu dia kata, bapak mentua saya ni dulu polis, tembak orang. Saya kata, pakcik tembak orang ke? Sniper dia kata, bunuh orang tu. Menantu dia kata, bapak mentua saya ni dah bunuh 22 orang. Dia bunuh 22 orang. Saya kata, pakcik, mana makcik? Rupanya yang sebelah tu nampak muda. Rupanya tu dah bini dia. Menantu dia kata, bapak saya, mentua saya ni kahwin umur 30. Mak mentua saya 18. Saya kata, pakcik ni duduk tembak-tembak orang. Sempat tembak anak dara tu.
Dia gelak, ustaz ni lawak dah, dia kata. Kan? Kata, tak apalah pakcik, esok nak tawaf bidak boleh Boleh ustaz. Esok turun tuan-tuan, dia duduk atas kursi, hanya dia duduk memandang ke atas je. Saya kata, pakcik ni nak tawaf ni macam mana? Tak larat lah ustaz. Tak apa pakcik, kita tolak. Sampai dekat atas tuan-tuan, tak boleh tolak. Tolak dia nak jatuh. Jadi menantu dia angkat ini, letak atas motosikal. Motor tu lah yang pakai elektrik. Kemudian menantu dia ikat dengan badan, tawaf. Tawaf pertama dia tak larat, suara tak dengar dah. Tawaf kedua, tawaf ketiga, tawaf keempat dia lemah, tawaf kelima dia mati tengah tawaf. Dia mati tengah tawaf tuan-tuan, dia mati depan Kaabah, dia mati pula dalam wudu. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga Allah. Dia mati tuan-tuan, umrah pertama, umrah terakhir. Allahu Akbar, saya nak uruskan dia, ambil masa 2 hari juga. Terpaksa pergi tengok jenazah, clearkan tuan-tuan masalah visa dan sebagainya. Kemudian kita mandikan jenazah dia, bawa kat Masjid Haram. Hari dia mati pagi tu, maghrib berikutnya sembahyang di Masjid Haram, kemudian bawa pergi tanam di perkuburan Syarif. Bukan di Ma'la hanya penduduk tetap Mekah. Tanam di Syarif, kita tinggalkan jemaah yang lain. Allah, susahnya. Akhir saya kata jemaah yang berikutnya, tuan-tuan, alhamdulillah Pak Cik Samad meninggal di tangan saya. Mati jemaah ni bersama dengan kami. Alhamdulillah dia mati depan Kaabah dalam wuduk tengah tawaf. Dia jamin syurga Allah. Kalau boleh jemaah jangan mati. Dia orang kata kenapa? Menyusahkan saya kata. Kalau nak mati kat Malaysia. Saya kata. Oh tuan-tuan, alhamdulillah mati. Orang ni bila tanya-tanya, rupanya dia seorang yang hebat tuan-tuan. Seorang yang sangat dekat dengan rumah Allah. Dia mati rumah Allah. Kalau kita hidup jauh rumah Allah, susah kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, saya nak lancar dah 2 kali dah warning ni. Marilah malam ni kita bantulah rumah Allah. Dulu tak ada aircon, ada aircon dah. Lepas ni nak bubuh apa pula? Tak tahu, tukar kapet berwarna hijau, insya-Allah. Jadi mari insya-Allah kita lancarkan kutipan derma. Ada sikit bubuhlah tanda kita ingat nak mati. Banyak tanda kita ada. Mana tabung? Tolong tuan-tuan, tolong edar. Untuk bila kita nak kutip insya-Allah. Kita bubuh seorang sikit insya-Allah. Mula tuan-tuan ni kita awal bulan ni kan, pertengahan bulan ni mungkin duit tak ada. Tak apa, bubuh sikit tanda kita ingat nak mati. Banyak tanda kita ada duit. Bubuhlah insya-Allah. Jalan. Seorang aja kutip, lambat lah. Ada seorang lagi bagus. Kakak ada tak? Siapa yang kutip? Tolong kakak bangun seorang. Ada tak? Tolong kutip. Kutip pergi belakang. Jangan bawa balik rumah sudah. Ada tabung belakang tu kakak. Boleh. Ni semua dekat nak bagi ni. Tok Bilal. Ni. Belah sana lambat lah. Ada tabung tak? Tabung. Edarkan tabung. Tu ada tu. Masukkan. Itu dah. Siapa yang dah bubuh sekali lagi. InsyaAllah malam ni boleh dapat 3,000 boleh dapat ni. Tolong pengusi tengok. Siapa yang tak bubuh tu tunggu depan. Dah boleh dapat. Tok Bilal tengok. Siapa yang bubuh RM1 tu suruh banyak sikit. Goncang. Bubuhlah tuan-tuan. Sikit tanda ingat. Banyak tanda kita ada. InsyaAllah. Jadi insyaAllah masuk terus jalan dulu. Boleh. Tabung pun ada. Masukkan dalam tabung. Di luar pun ada. Yang meniaga tu. Yang meniaga tu kutip banyak sikit. Boleh tuan-tuan. Sebab tapak free tuan-tuan. Kutip. Boleh. Bagi kat ni abang kita bubuh. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi ni, dunia kena ada. Ni kalau tuan-tuan tak bubuh dalam tu, macam mana kita nak buat program? Macam mana nak ada aircon, macam mana nak ada kipas, macam mana kita nak buat kemudahan yang ada dekat surau ni. Pinggiran tuan-tuan, surau pinggiran ni, tengok dalam waste tak ada tau. Tuan-tuan tengok dalam waste, dia tulis apa? Telah tutup. Kan? Betul, tengok punya aku seorang lah, sama. Kan? Dia tulis kan? Waste tipu ke ataupun surau? Dia tulis tu telah ditutup kan? Apa menan di close. Permanent close. Siapa lah kerja ni? Surau ni telah pun iris daripada dunia ni, tuan-tuan. Tak ada dalam ni. Saya cari waste. Pinggiran Batu Cave, Surau Al-Darul Hidayah. Permanently close kan? Dia tulis tu. Tuan-tuan tolong daftar semula. Pengusi tolong. Tak ada dalam ni.
Baru ni saya tanya tadi, apa seorang-seorang tadi, dia kata ada tak surau pinggiran? Tak ada, dia kata. Dalam hati saya ni, sama ada surau ni tak aktif ataupun dia tak pernah datang surau. Allah tanya, dia tak tahu tuan-tuan. Kalau Waze tak tahu tu kira biasa lah tuan-tuan, kan? InsyaAllah tuan-tuan, dunia ni penting. Lagi apa? Kita ingat, hubbu dunia wa karahiyatul maut. Mereka takut nak mati. Mati ni takut tak takut mati. Allah sebut tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah mempunyai kuasa. Baginya segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat dia kata, kami jadikan allazi khalaqal mauta, mati kamu dan hidup kamu untuk apa? Liyabluwakum, untuk uji kamu. Ahsanu amala, siapa yang terbaik akan amalannya. Sebab tu tuan-tuan, mati jangan takut, sebab kita akan mati. Sampai masa mati. Maka apa yang kita nak bawa? Ahsanu amala, amalan yang terbaik. Kalau boleh buatlah amalan yang terbaik. Saya sebut dalam YouTube, duk ulang lagi. Benda ni penting tuan-tuan. Di antaranya apa? Kalau boleh sembahyang tu bagilah khusyuk. Bagi khusyuk. Macam mana nak buat khusyuk? Kalau boleh Fatihah yang kita baca bagi faham. Surah yang kita baca tu bagi ingat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Biar ingat, bagi faham. Kita ni 40 tahun, angkat takbir, automatik baca Fatihah. Kalau boleh tadabbur, bagi faham. Bila faham, otak kita tak akan pergi merata. Sebab tu kalau boleh takbir, jangan banyak kali. Ahsanu amala, saya sebut dalam YouTube, sekali sudah. Allah ni jangan macam ni aja. Allah fiqh. Allahu Akbar. Ni ada orang Allah nak bagi kena ni. Orang perempuan dia macam ni, jangan orang perempuan macam tu. Dia orang perempuan macam ni je, Allahu Akbar. Tapi kita tak susah hati orang perempuan sebab dalam telekong tak nampak. Orang lelaki tu dia takbir macam-macam. Tak mau dia sebut ahsanu, sebaik-baik amalan. Sembahyang biar bagi elok. Allahu Akbar. Dialah tu. Ni ada yang Allah. Tuan-tuan gelak. Apa saat Isya kita tengok. Macam-macam ada. Dia Ustaz Azhar Idrus kata ada yang Allah Otromentaro tuan-tuan. Bang, ahsanu amala, perelok amalan. Orang perempuan tak ada masalah, orang lelaki. Ada yang jenis Allah, rupanya meniaga sayur. Jangan, biar mudah. Allahu Akbar. Kan? Bagi lebih sikit. Ni Allah. Member sebelah sampai. Ibadat ni elok. Kena bagi faham. Allahu Akbar. Kiam, tengok. Ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Imam Syafi'i macam mana? Dia di antara pusat dengan dada. Macam tu. Jangan bawah sangat. Kalau ikut Imam Hanbali, dia tak pegang. Dia bawah terus. Kalau ikut Imam Hanafi, letak di Allahu Akbar. Macam ni. Kita Imam Syafi'i. Ni. Sini sudahlah. Ni kita keluar tabligh baru 3 hari. Marah orang. Tak betul, tak ikut sunnah. Bang, kena mengaji bang. Allahu Akbar. Sini. Bagi lebih sikit. Jangan lebih banyak sangat. Sikit aja. Perelok amalan. Jangan 2 kali. Kalau 2 kali, ulama kata was-was. Jangan. Sebab tu kalau Imam Hanbali tuan-tuan, mereka datang, mereka angkat takbir. Tengok Arab. Arab mana ada was-was? Ada tak Arab? Allah. Arab. Allah Akbar. Ada tak? Tuan-tuan pergi Mekah. Tengok ada tak Arab takbir 2 kali? Tak ada. Yang takbir 2 kali siapa? Orang Melayu. Ni yang baru dalam YouTube. Allah. Tak masuk. Tengok dalam YouTube tu. Yang Allah, yang kaki. Ni mazhab apa? Tak tahu. Bang, perelok amalan. Allahu Akbar. Ni, elok. Kan? Takbir bagi elok. Jangan kita duk mengaji kitab lama tu. Kena qasad, ta'arud, ta'yin kan. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam kena ta'ala. Tu masalah. Angkat dia. Sebab ikut Imam Hanafi apa Hanbali, kita datang daripada rumah tu kira niat dah nak sembahyang. Ada tak tuan-tuan datang nak pergi jamban? Pergi surau nak pergi jamban nak sembahyang.
Mesti datang masuk nak semayang dalam masjid, betul tak? Ada tak masuk nak berak dalam ni? Kenapa masuk masjid? Nak berak dekat tu, dekat depan Pak Imam tu. Mana ada masuk nak semayang? Kira dia dah duduk. Ni, jangan was-was. Allahu Akbar. Dia lah tu. Ini kita dah Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba imam was-was macam mana? Allahu Akbar. Tak jadi, minta maaf. Yang makmum dah angkat takbir dah. Macam mana nak buat? Ingat, makmum jangan ulang. Makmum jangan ulang. Makmum Allahu Akbar. Pak Imam duk Allah. Silap-silap. Lantak pingkau. Yang penting aku dah angkat dah. Makmum terus. Pak Imam kena angkat. Allahu Akbar. Pak Imam, kalau boleh dalam fiqah kata apa? Kalau kita was-was, ludah belah kiri. Allah. Itu. Jangan pula. Tengok-tengok pengurusi JKK. Bengang punya pasal. Kenapa? Was-was tu. Jangan. No. Allahu Akbar. Pegang. Kan? Bila pegang, tengok tempat sujud. Perelok amalan. Sembahyang ni penting bang. Kalau sembahyang elok, inilah yang disebut sebagai man taraka salat muta'ammid faqad kafara jihara, kan? Sebab tinggal sembahyang, dia kufur yang nyata. Ingat, sembahyang ni apa? Orang yang tinggal sembahyang ni, tuan-tuan, Allah. Satu, dia derhaka dengan Allah. Allah tarik rezeki dia. Sembahyang jangan tinggal, tuan-tuan. Bagi elok. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Jangan pula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Yang tu makruh. Makruh, tuan-tuan. Tengok. Sebab tu orang perempuan tak ada masalah. Orang lelaki tu. Tuan-tuan tengok dia semayang macam-macam. Ada semayang macam tu pada. Ni baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah, tuan-tuan, di Penang. Ada seorang pakcik tu jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz. Lama tak datang masjid kami. Saya kata memang tak datang, tak panggil. Cuba panggil, datang lah. Cakap dengan saya elok. Tiba-tiba semayang sebelah saya. Dia kata, Ustaz, jom. Pak Imam dah jadi imam tu. Jom, saya pun pergilah. Kami masbuk lah. Allahu Akbar. Dia, saya kata, ni ganggu dah ni. Lepas tu, amin. Dia amin. Alhamdulillah. Ya Rabbil. Saya alhamdulillah. Dengan aku. Alhamdulillah. Yang paling teruk, wala tototo. Kita dah wala dhalin. Dengan aku. Wala tototo. Tuan-tuan gelak apa? Tengok Aisyah lagi. Macam-macam ada. Tak mau. Ahsanu amala. Perelok amalan. Kita cakap dengan Allah, betul tak? Tuan-tuan bayang bercakap dengan saya. Cakap dengan apa nama Tok Bilal. Assalamualaikum Tok Bilal, lama tak jumpa. Tiba-tiba cakap dengan saya. Ustaz, lama tak bernampak pun.